Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kuliah ini langsung saja Pak Haji kepada tajuk virus COVID-19. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Yang pertamanya, fikiran kita, iman kita, keyakinan kita atau willpower yang ada untuk badan kita jangan sampai jatuh. Kena punya keyakinan. Nabi SAW mengajar, sebagai seorang Muslim harus mempunyai keyakinan likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada ubat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh putus asa. Memang sakit, memang kadang-kadang itu menyebabkan panas yang tinggi, sakit ngilu di sendi-sendi, batuk berterusan. Bismillah, nikmati dia dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Ya, ikuti dia dengan zikir. Ikuti dia dengan selawat kata Nabi SAW. Yang ketiga, apabila kita diserang dengan penyakit ini, maka ingatlah bahawa Nabi SAW memberikan panduan-panduan yang cukup jelas. Yang pertama, mesti ada madu lebah. Ya, kalaulah ada kesembuhan itu ada kepada asal, salah satunya. Asal, al-hijamah, al-kai, itu hadis Nabi. Jadi kita jangan lupa madu lebah. Bagi mereka yang belum lagi terkena, dan insya-Allah mudah-mudahan tidak terkena, maka jangan lupa minum madu lebah. Minum itu untuk tujuan preventif, pencegahan. Sebab madu lebah itu dia menjadikan sistem imun kita semakin kuat, semakin kepat. Itu yang pertama. Jadi kalau ada dijual madu di mana dijual, beli saja. Minum. Bismillah. Waktu pagi, waktu malam. Pagi, waktu malam. Yang kedua, jangan lupa mandi. Mandi. Ya, supaya tubuh badan kita jangan jadi panas. Pertamanya, mandi di awal-awal pagi sebelum solat subuh. Itu akan membina sistem imuniti kita. Jangan sampai kita tak mandi. Kalau kita tak mandi, badan terlalu panas dalam tubuh badan kita. Jadi oleh sebab itu akan memudahkan virus itu menyerang. Dan yang ketiga, kita harus mengambil herba. Herba-herba itu bukan hanya sekadar itu apa herba yang dipetuakan orang kita ambil, tidak. Tetapi kita ambil herba yang mempunyai beberapa fungsi-fungsi penting. Misalnya, yang pertama, herba yang boleh mendapatkan tidur yang berkualiti. Tidur yang berkualiti. Apa itu? Mengkudu boleh kita gunakan. Sebab apa? Mengkudu itu juga boleh mendatangkan tidur yang berkualiti, kerana dalam mengkudu ada satu bahan, ya, morindin. Morindin itu akan menyebabkan melatonin kita meningkat. Kita akan tidur berkualiti. Kerana kita perlukan rehat. Tubuh badan akan recover. Sistem akan bangkit semula bila kita dapat rehat. Rehat itu duduk pada tidurnya. Jadi oleh sebab itu tidur itu penting. Jadi oleh sebab itu para teman-teman yang sudah membeli apa disebut sebagai times limit drop, TLD, jangan lupa ya, ketika orang itu rasa dah lemah, titikkan di bawah lidah. Dia akan dapat tidur yang berkualiti. Mengkudu, kapsul mengkudu bagus sekali. Dia dapat tidur yang berkualiti. Begitu juga minum air hangat pada waktu malam. Air suam pada waktu malam sebelum tidur. Juga untuk mendapatkan tidur yang berkualiti. Dan juga susu yang panas, yang hangat pada waktu malam. Boleh mendapatkan tidur yang berkualiti. Jadi dengan tidur yang berkualiti ini, maka insya-Allah dia akan memberikan kesembuhan. Begitu juga kalau kita gunakan HGH2, HGH2 dan WAVE, dia dapat tidur yang berkualiti. Syaratnya untuk dapat tidur saja. Kalaulah ada orang yang dapat membuat pijatan untuk dapatkan relaxing, tidur, itu sangat baik. Badan akan recover semula. Apa yang disebut sebagai doktor-doktor yang sedia ada dalam tubuh badan kita akan bekerja. Kerana dalam tubuh badan kita itu ada doktor. Seperti mana yang Pak Haji selalu sebut, kalau kita luka, tidak ada doktor yang dapat menyambungkan luka kita. Doktor hanya menjahitnya, membersihnya dan menjahit, dan akhirnya tubuh badan itu bekerja sendiri untuk menyembuhkannya. Tulang kita patah, sama. Ketika kita sakit, sama. Doktor hanya memberikan beberapa fasilitis media yang baik untuk membolehkan kita sihat, insya-Allah. Tetapi yang bekerja ialah tubuh badan kita. Sebab itu kita lihat bagaimana kalaulah
COVID-19 ini kena pada orang tua, dia tak boleh nak cover sebab sistem imunnya lemah. Jadi oleh sebab itu, maka insya-Allah di sinilah apa yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa betapa kita harus melihat beberapa makanan yang boleh menyebabkan tidur yang berkualiti ini. Itulah juga sebesar-besar penyembuhan yang ada di keliling kita. Baik, terima kasih semua yang mengikuti kuliah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara di mana juga berada? Salam daripada Pak Haji dari kejauhan ini. Walaupun jauh, hati kita sentiasa dekat, insya-Allah. Jadi pada pagi ini Pak Haji akan terus dengan kuliah herba untuk kita lebih memahami tentang konsep pengobatan yang disebut sebagai ilahiyah dan alamiah ini. Masya-Allah. Dalam tip Nabawi ini, kita harus menggabungkan di antara pengobatan yang berdasarkan kepada tauhid, ubudiyah lillahi wahdah, dan juga perubatan alamiah. Kerana itulah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh sebab itu, maka cara pandang ialah mesti memandang dalam konteks sebagai seorang Muslim yang mempunyai iman, yang mempunyai akidah, yang percaya bahawa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan daripada ubat-ubatan yang terbaik bagaimanapun, kalau tidak bersamaan dengan takdir daripada Allah, tidak akan sembuh. Percayalah. Jadi oleh sebab itu, pada pagi ini Pak Haji nak teruskan lagi dalam pembelajaran herba. Banyak orang tanya Pak Haji juga, herba itu apa? Ya, herba itu dahulunya dikenali sebagai tanaman yang tidak ada berbatangnya, tidak ada kayu di tengahnya. Itu dipanggil herba. Yang renek, yang rendah. Sementara yang besar-besar itu tak disebut herba, tetapi definisi itu telah pun berubah. Bahawa herba apa jua tumbuh-tumbuhan atau haiwan atau batu-batu yang boleh digunakan untuk tujuan pengobatan, yang mempunyai satu atau lebih bahan-bahan aktifnya yang diketahui mempunyai kesan-kesan pengobatan. Itu dia herba. Jadi herba ini, bahan-bahan itu disebut sebagai materia medica, dan semakin hari semakin banyak orang mengenali. Hasil daripada apa? Hasil daripada amalan-amalan ataupun yang telah digunakan oleh nenek moyang kita dahulu, diperturunkan daripada satu generasi ke suatu generasi. Misalnya, tengok di sini di depan Pak Haji ni, iaitu pokok temulawak. Macam mana nak kita kenali pokok temulawak ni? Tengok sini, daunnya, urat daun ni ada hitam sikit di tengahnya. Itu dia, pokok temulawak. Apabila kita melihat pokok temulawak ini, kita kena yakin bahawa asas yang pertama, Allah tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Yang pertama. Dan yang kedua, dia mengandungi satu atau dua atau lebih bahan-bahan aktif ingredient, bahan-bahan kimia yang Allah Subhanahu Taala sediakan di dalam tumbuhan ini. Alhamdulillah, kalau di Malaysia ini terkenal dengan pokok tongkat ali, di Indonesia terkenal dengan temulawak. Temulawak ini juga sama seperti kunyit yang mempunyai kurkuminoid, yang mempunyai bahan yang sangat-sangat baik digunakan dalam pengobatan. Apatah lagi dalam memperkatakan tentang virus COVID-19 ini. Jadi alhamdulillah pada hari ini Pak Haji nak mengajar sedikit bagaimana cara menggunakannya daripada pokok temulawak ini. Pertama sekali, apabila kita telah diserang dengan virus COVID-19 ini, yang pertama sekali yang akan terjatuh ialah sistem imuniti kita. Seperti mana yang Pak Haji sebut, imuniti sama seperti iman. Ada naik, ada turun. Jadi ketika imuniti kita sedang menurun itu, kita memerlukan support daripada makanan yang menjadi obat. Dalam doktrin ilmu pengobatan herba, sama juga dengan filosofi pemakanan. Biarkan makanan menjadi obatmu, biarkan obat menjadi makananmu. Apakah dia makanan-makanan yang membantu untuk meningkatkan sistem imun? Salah satunya ialah temulawak. Salah satunya ialah herba-herba yang akan Pak Haji tuliskan hari ini. Minta tolong tulis ya, ambil kertas, ambil buku, ambil pen, tulis. Supaya ilmu ni jangan hilang ketika kita sedang dipadai dengan ujian,
dengan pelbagai penyakit seperti virus ini, kita mempunyai persiapan. Di dapur kita adalah satu farmasi. Pertama sekali ialah kulit kayu manis. Dah ada. Yang kedua ialah gula aren. Kalau kita tidak ada gula aren, ambil saja gula merah. Jangan ambil gula putih, gula merah. Ataupun brown sugar lah. Dan yang ketiga ialah bunga cengkeh. Yang keempatnya ialah halia ataupun jahe. Yang kelimanya ialah temulawak. Dan yang keenamnya ialah daripada serai. Serai yang bukan serai wangi, bukan serai dapur yang kita gunakan. Baik. Oleh sebab itu, maka di sini juga Pak Haji bagikan bagaimana cara membuat dia pencampuran tersebut. Yang pertama, kalau kita ambil halia, temulawak, kita ambil sebesar tapak tangan kita. Kalau kita tapak tangan besar, besarlah. Pertama. Yang kedua, kalau kita ambil serai, ambillah 3, 5, atau 7, atau 9. Boleh. Tapi biasanya Pak Haji akan guna 5 saja. Kemudian kalau kita ambil bunga cengkeh, sekira-kiranya segenggam. Ya, segenggam. Itu kiraan. Ada orang tanya, berapa gram? Timbang sendiri. Kemudian seterusnya, gula aren, 1 cawan. 1 cangkir. 1 cangkir biasa. Banyak ni. Ya, memang banyak. Yang pertamanya ialah kulit kayu manis. Berapa banyak? Segenggam. Itu ukuran yang pas untuk diri kita, orang yang sakit. Dengan dos yang dikira pada hujung-hujung jari kita. Jadi oleh sebab itu maka dicampur dalam air paling kurang mesti 3 liter. 3 liter. Selepas air 3 liter tersebut direbus sampai dia mendidih dan mengental sedikit, maka itulah dia minuman. Tujuan apa minuman ini? Itu yang pertama, seperti Pak Haji sebutkan, expectorant sebagai untuk menghilangkan masalah mukus. Sebab apa? Apabila seseorang itu kena virus atau virus ini, maka mukusnya akan mengental. Batuk. Sebab apa ya batuk? Sebab kering. Kering sebab mukus itu mengental. Cuba mukus itu dapat kita keluarkan. Muntah nanti keluar. Salah satu daripada pengobatan Nabi SAW ialah mengeluarkan unsur yang lebih dalam tubuh badan. Misalnya al-hijamah, bekam, mengeluarkan satu unsur yang lebih. Begitu juga muntah. Macam mana nak buat dia muntah? Maka dia kena mengambil herba expectorant supaya ini mukus-mukus itu mencair dan dapat dikeluarkan. Itu adalah antaranya. Jadi oleh sebab itu, selain daripada itu juga kita ada temulawak. Temulawak itu mempunyai bahan untuk merawat permasalahan imuniti. Kukuminat sebagai contohnya. Subhanallah, kalau kita ambil, badan kita lebih kuat, lebih resisten. Jadi oleh sebab itu, maka kita back to alamiah. Back to alam. Percayalah, Pak Haji nak sebut ni. Kalau ini dapat diambil berterusan oleh orang yang kena virus ini, terus. Maka Pak Haji sebut di pagi-pagi ini bahawa farmasi kita ialah dapur kita. Dapur kita. Farmasi kita adalah dapur kita, obat kita apa yang ada dalam piring makanan kita. Beritahu kepadaku apa yang ada piring makananmu, dan aku bagi tahu kepada kamu apakah penyakit kamu bisa sembuh atau tidak. Tunjukkan piring kamu. Jadi oleh sebab itu dalam pengamalan herba ini mesti membina kekuatan tersebut. Alangkah baiknya kalau ada bapa ibu yang dapat kumpulkan semua bahan ini, dibuat satu set lengkap, titip sama saudara-saudara kita yang sedang diuji. InsyaAllah, Pak Haji percaya, sembuh dengan izin Allah. Di samping itu, kita mengambil kopi radi, kita ambil embun pagi spray. Lagi cepat. Kita akan lepas dengan ujian ini. Dengan izin Allah. Adhibil ba'sa washfi anta syafi. La shifa'ah illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru saqama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar bapa, ibu, tuan-puan, saudara-saudara yang sedang berada yang mengikuti program Tip Nabawi bersama dengan Pak Haji. Alhamdulillah, pada pagi ini Pak Haji cuma nak cerita pasal Habatus Sauda, tapi nak cerita dulu ni yang nampak asap-asap ni seperti apa ya. Bahawa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lakukanlah perubatan dengan asap cendana India.
Cendana India, Un Hindi. Di mana Un ini dapat menyembuhkan 7 macam penyakit. Ni, begitu kita bakar dia, kita masukkan Un Hindi dan dia akan keluarkan asap begini, maka asap ini boleh digunakan untuk merawat 7 jenis penyakit. Masya Allah. Tapi apa yang Pak Haji nak sebutkan pagi ni bukan ini, nanti kuliahnya akan datang insya-Allah. Tetapi yang nak diperkatakan hari ini ialah tentang Habbatus Sauda. Habbatus Sauda ini suatu hadis istimewa untuk kita. Satu panduan istimewa untuk menjaga kesihatan. Sebagai prevention, sebagai pengobatan. Di mana langkah-langkah prevention ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ini. Seorang sesusuk tubuh seorang Nabi ini yang tak pernah mencret diarrhea seumur hidupnya sekalipun. Tidak. Rasulullah SAW ini, kalau kita tengok di sudut keseimbangannya, fiziknya dan rohnya itu komplit. Itu sebab dia kata pengobatan Nabi itu pengobatan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus. Di mana Rasulullah SAW ini selalu mengambil Habbatus Sauda. Kerana Habbatus Sauda itu dia adalah merupakan untuk meningkatkan sistem immunity yang ada pada tubuh badan kita. Nabi tidak mengambil semua yang haram. Nabi mengambil sesuatu yang baik, yang bersifat alamiah. Sebab itu Ibn Qayyim Al-Jawziyah ketika membahaskan tentang pengobatan Nabi menyatakan bahawa pengobatan Rasulullah SAW itu ialah ilahiyah dan alamiah. Dan gabungan ilahiyah dan alamiah. Di samping itulah maka pada hari ini Pak Haji nak tunjuk beberapa pengobatan Nabi. Pertamanya ialah Habbatus Sauda. Habbatus Sauda ini dia ambil mengikut tempat buminya tumbuh. Kerana kekuatan sesuatu herba itu berada di mana dia diambil. Ada Habbatus Sauda daripada Mesir, ada Habbatus Sauda daripada India, ada Habbatus Sauda daripada Habsyah. Boleh juga kita ambil daripada negara-negara manapun, tetapi harus dikaji. Kalau kita yang mempunyai keupayaan pada hari ini sudah boleh mengkaji aktif ingredient yang ada di dalam Habbatus Sauda tersebut. Jadi subhanallah, secara generalnya, secara umumnya, Habbatus Sauda itu boleh diletakkan ke dalam air panas untuk mengeluarkan wap dan kita menghidu atau menghirup wap tersebut. Untuk apa? Untuk pernafasan. Kerana ini ada hubung kaitnya dengan virus sekarang ini masalahnya bila dia menyerang di pernafasan. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh Habbatus Sauda dimasukkan ke dalam minuman kopi. Kopi-kopi yang diamalkan di negeri Arab. Kita lihat ya bagaimana negeri Arab itu salah satu daripada bahan istimewa minuman mereka ialah kopi. Begitu juga dengan kita di sini. Maka tidak salah dalam ilmu pengobatan tip ini masukkan Habbatus Sauda di dalam kopi minum untuk menghangatkan tubuh. Sebab virus ini boleh hidup dalam tubuh badan bila tubuh badan kita dingin. Ya, di mana suhu tubuh badan kita itu rendah. Jadi oleh sebab itu kita perlu mengambil Habbatus Sauda ini untuk mendapatkan sistem immunity kita yang dapat mencegah daripada serangan virus yang ada pada hari ini. Itu amalan. Selain daripada kita ambil halia, ambil jahe, dan selain daripada kita mengambil apa yang Pak Haji sebut serai, ya, serai. Kerana herba-herba ini dia bersifat aromatik. Ya, begitu Habbatus Sauda mempunyai sifat aromatik. Begitu juga dalam kopi radik yang Pak Haji ceritakan, iaitu di dalam terdapat pokok pasak bumi, tongkat ali. Nama saintifiknya Eurycoma longifolia. Ya, bahan kimianya dia tu berbagai-bagai bahan kimia. Eurycoma lepton ada pasak bumi A, pasak bumi B. Indonesia membuat kajian. Tapi apa yang Pak Haji nak sebutkan di sini bahawa pasak bumi itu memang terkenal dalam Perang Dunia yang kedua untuk ubat demam malaria. Dan digunakan sejak daripada itu berterusan daripada generasi dulu sampai sekarang untuk ubat demam. Sebab itu kalau orang minum kopi radik selalu, dia jarang demam. Jarang demam. Demam juga sekali-sekala tapi jarang. Ini sebab ada pokok pasak bumi di dalamnya. Jadi oleh sebab itu maka tak salah kalau di sini dalam keadaan virus yang sedang menyerang ini kita membuat pertahanan dalam tubuh badan kita dengan minum kopi radik. Dan di dalam kopi radik itu mempunyai satu herba yang bersifat aromatik.
Aromatik itu tujuannya adalah untuk pelawas. Pelawas itu, bila orang itu lawas, pembuangan air besarnya lawas, maka dia tidak menjadi permasalahan di paru-paru. Sebab itu bila kita belajar, kita belajar tentang ilmu pengobatan herba ni, kita lihat. Kalau ada masalah pernafasan misalnya, tersumbat hidung ni, itu menandakan ada masalah di usus. Usus itu harus dibersihkan. Bagaimana cara nak bersihkan? Guna aromatik. Apa dia aromatik itu? Salah satunya ialah pokok teja lawang. Cinnamomum inus. Ada dalam hutan ni. Ada dalam hutan di belakang Pak Haji ni, hutan Gunung Jerat. Boleh kita dapat di situ. Jadi gabungan dia, sinerginya itu membuatkan sebuah minuman itu fit untuk berhadapan dengan situasi macam ni. Cuba kita berikan kepada doktor-doktor, perawat-perawat yang sedang kewalahan tersebut. Berikan kepada semua orang. Stand by. InsyaAllah Pak Haji mengharapkan, mendoakan bahawa kita semua selamat. Terima kasih atas kesudian untuk mendengar kuliah Pak Haji di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung lagi kuliah yang ketiga pada hari ini tentang bagaimana kita merawat demam itu menggunakan kekuatan imuniti yang ada dalam tubuh badan kita. Jadi pada hari ini, maka kita kena yakin bahawa Nabi SAW menyebut bila aku sakit dia yang menyembuhkan, yakni Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Berartinya dalam tubuh badan kita ini ada pasukan doktor yang bekerja untuk menyembuhkannya. Baik, di manakah letaknya kekuatan tubuh badan untuk mendinginkan ketika panas? Ya, pada kepalanya. Selalunya kita kalau kita demam panas, kita kompres di kepala, kita basuh kepala. Betul, itu adalah betul. Ada satu lagi rahsia dan tubuh badan kita ni yang jarang sekali diketahui orang. Jadi oleh sebab itu, maka dalam kuliah ini Pak Haji nak terangkan, kalau kita demam, bagaimana kita nak hilangkan demam yang panas itu? InsyaAllah, lihat di sini. Perhatikan betul-betul. Yang pertama, di dalam tubuh badan kita ini ada ruas-ruas jari. Ya, kita tengok ruas jari kita, di ujung-ujung ruas jari itu, itulah dia rahsia penyembuhan untuk demam panas. Macam mana ya? Tengok begini. Jadi apabila seorang itu demam, maka yang pertama kita perlu sediakan air begini. Air yang kita isi ya. Baik, kemudian kita meletakkan jari kita. Bermula dekat ini, dengan kita letakkan jari kita ke dalam air satu ruas itu. Letak. Dengan membaca solawat Ibrahim yang biasa kita baca di dalam solat. Selama-lama itulah lama kita letak. Selepas jari telunjuk, gunakan jari yang kedua. Begitu juga baca selawat. 3, 4, 5. Setiap kali ini kita letak itu mesti baca selawat ya. Berartinya selawat Ibrahim itu lamanya, tempohnya itu. Baik. Kemudian barulah dimasukkan di sini pula. Mula kepada jari ibu ya. Kemudian jari telunjuk. Kemudian baru jari hantu, jari manis dan juga jari kelingking. Buat begitu nanti tubuh akan menggigil kedinginan. Sebab apa? Itu rahsia. Pada penciptaan tubuh badan manusia itu, penciptaan langit dan bumi ini, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Cara menghilangkan kepanasan dengan hujung jari. Air ni air biasa saja. Jangan air panas. Air biasa saja. Kalau air es boleh tak kita gunakan? Lagi cepat. Kalau air es ini kita gunakan. Jadi, air itu boleh digunakan. Nabi kata gunakanlah air. Demam itu adalah pencegahan api neraka jahanam. Dinginkanlah dia dengan air. Dinginkan. Minum. Mandi. Kemudian kita cuba kompreskan dekat sini, bahagian kepala kita. Boleh juga gunakan yang kaedah yang Pak Haji telah tunjukkan. Jari. Masih ada lagi doktor-doktor yang bekerja di hujung-hujung jari kita. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT di pagi-pagi ini bagi bersama bapa, ibu, tuan, puan, saudara-saudara di mana juga berada. Pada pagi ini, Pak Haji nak teruskan lagi dengan tip Nabawi, salah satu kaedah bagaimana meningkatkan sistem imuniti, iaitu kalau mengikut hadis Nabi, iaitu membasahkan kepala di antara dua azan. Iaitu azan pada azan waktu subuh itu ada dua azan. Jadi kita di antara dua itulah kita basahkan kepala. Lebih baik kalau sekiranya kita mandi.
Kalau tempat itu tidak begitu dingin, ya kita boleh mandi dan biasakan mandi pagi. Dan mandi pagi ini dia meningkatkan sistem imun supaya jangan kita diserang dengan pelbagai penyakit, supaya jangan ada demam. Ya, demam itu panas harus didinginkan dengan air. Selain daripada itu, menjawab beberapa pertanyaan orang kepada Pak Haji tentang pernafasan kita yang dibungkus dengan mukosa yang banyak. Batuk pergi kering, mukosa tu banyak di dalam paru-paru ini, memang cukup banyak. Tetapi bagaimana caranya untuk keluarkan mukosa tersebut? Okey, Pak bagi 2 tip. Yang pertama, kita boleh keluarkan dengan herba yang bersifat ekspektoran. Ekspektoran ni maksudnya dia pecah daripada mukosa itu di paru-paru, dia tidak membalut di situ, yang menyebabkan banyak orang yang kena virus. Itu permasalahannya yang menyebabkan meninggal. Jadi kita keluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Yang pertama, kita boleh guna umbisi. Umbisi ini ialah yang pertama jahe. Boleh kita gunakan. Zanjabil, pengobatan, obat yang digunakan yang ada di dalam Al-Quran. Zanjabil sebut Allah di dalam Al-Quran. Jadi oleh sebab itu maka kita ambilkan, kita rebuskan. Rebus bersama dengan air kelapa. Apakah nak rebus dalam buah kelapa? Tidak perlu. Ambil saja air kelapa, masukkan ke dalam periuk kaca, rebuskan bersama dengan jahe ataupun halia ini. InsyaAllah. Apabila sudah mendidih, terbaiknya kita masukkan gula aren atau gula merah atau gula asli ini. Ya, daripada kelapa juga boleh kita ambil. Masukkannya dan insya-Allah kemudian bila sejuk minum 1 gelas. Waktu pagi 1 gelas, tengah hari dan 1 gelas pada waktu malam sebelum kita tidur. Ini akan memudahkan lagi kita dapat deep sleeping. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tak mau guna jahe, satu lagi yang terbaik khususnya bagi saudara di Indonesia, iaitu guna temulawak. Sama seperti merawat masalah liver, gunakan temulawak. Kalau temulawak itu juga mempunyai kesan yang sangat baik khususnya. Kalau tidak ada temulawak, tak ada jahe, maka kita gunakan kunyit. Ya, itu yang Pak disebutkan umbisi yang duduk di bawah bumi. Ya, itu di antaranya. Yang kedua, bagi yang tidak mempunyai herba-herba tersebut, boleh gunakan serai. Serai pun dilakukan begitu. Ambil 3 batang serai, rebus bersama air kelapa. Kemudian sampai mendidih dan minum. Atau serai itu direbus saja di dalam periuk kaca sampai dia mendidih, matikan api, masukkan gula merah, minum. InsyaAllah setiap kali minum 1 gelas pagi, tengah hari ataupun petang dan juga pada waktu malam. InsyaAllah cuba. Serai itu bersifat diuretik. Bila kita ambilnya, dia akan banyak kencing. Proses banyak kencing itu jangan risau berlaku dehydration. Minum banyak. Minum banyak. Terus minum. Biar dia kencing, keluarkan semua kotoran-kotoran dan penyakit. InsyaAllah dengan kaedah tersebut, maka dia tak ganggulah pernafasan kita. Jadi Pak Haji berdoa mengharapkan dalam serangan virus ini, maka jahe, temulawak dan juga kunyit dan juga serai, kalau boleh jangan tinggal, adakan di rumah kita. Pastikan kita ada simpanan tersebut. Dan yang terakhir nak komen sikit ialah lemon. Lemon ini kebanyakannya orang tersalah menggunakannya. Khasiat lemon itu ada di mana? Ada pada kulitnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tak boleh masuk dalam air ais yang dingin, yang sejuk. Tidak boleh begitu. Dia tak keluar khasiatnya. Mesti masuk dalam air yang suam, air hangat. Maka kita minum untuk meningkatkan sistem imuniti. Ya, jadi itulah yang Pak nak sampaikan di sini. Dan jangan lupa virus ini juga ada penawarnya. Temui penawarnya di dalam herba yang Allah kirimkan kepada kita. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Back to Al-Quran, back to sunnah Nabi SAW.
Betul, alami tanam tanaman obatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Bapak Ibu, Tuan Puan, saudara-saudari di mana kita berada pagi ini. Mari bersama Pak Haji sebentar, 5 minit kuliah tentang herba, mudah-mudahan berguna dalam situasi COVID-19 ini. Demam yang pertama, Pak Haji ingin menyebut bahawa hadis Nabi SAW yang bermaksud bahawa demam panas adalah serpihan api neraka Jahanam. Maka dinginkanlah dengan air. Ini satu formula yang sangat-sangat bagus dan boleh diaplikasikan untuk merawat demam panas, apatah lagi COVID-19. Bagaimana caranya? Yang pertama, selain daripada kaedah yang telah kita sedia tahu, iaitu dengan cara kita membasahkan kepala di antara dua azan, itu hadis Nabi. Kemudian kita berwudu, itu atau kita banyakkan minum air, itu semua sudah maklum. Tetapi ada beberapa perkara lagi yang Pak Haji nak ceritakan supaya hadis ini dapat dilihat di dalam pandangan yang luas, tidak terhenti pada skop pandangan yang kecil. Iaitu terdapat beberapa herba yang mempunyai sifat air. Herba yang mempunyai sifat air ini sifat dingin. Dingin sekali, lebih dingin daripada air ais. Mari kita coba, benar atau tidak? Bagaimana cara untuk menentukan herba itu bersifat dingin atau tidak? Itu nanti akan kita bagi kuliah. Tetapi terus saja kepada herba apa yang akan Pak Haji cakap pada pagi ini. Herba itu ialah kaca piring, bunga putih-putih tebal, ataupun disebut juga dengan nama di Malaysia sebagai bunga Cina. Nah, bunga Cina ini mempunyai suatu bahan aktif yang sangat dingin, lebih dingin daripada air ais. Air ais itu dingin kan? Kalau kita letak di bahagian kepala dingin kan? Bunga Cina, daun bunga Cina lebih dingin. Mari kita coba. Saat orang itu demam, kita ambil daunnya segenggam ya, kira-kiranya diramas. Ramas-ramas dibiarkan setengah jam. Ya, dulu digunakan untuk anak-anak epilepsi. Apa makna epilepsi? Demam panas. Menyebabkan dia step. Ya, menyebabkan dia kejang. Jadi oleh sebab itu maka kita gunakan. Maka diambilkan, diramah-ramah, lalu dikompres di bahagian kepala, dibasahkan di bahagian kepala, supaya jangan demam panas itu naik. Alhamdulillah, dengan otomatis suhunya akan turun. Maka apabila suhunya turun, sebentar tunggu, dia akan naik semula. Kompres lagi, jeram lagi, turun semula. Gelombang ini 7 kali. Naik dan turun. Jangan pergi ke mana-mana, terus menjaga, merawat sampai dia boleh tidur. Bila dia sudah sampai ke titik tidur, berartinya tubuh itu telah pun dingin. Kita tak dapat tidur, itu panas. Jadi kita tak boleh nak bagi ubat tidur, sebab ubat tidur itu lagi panas. Jadi kita berikan herba untuk tidur. Jadi bila dapat tidur itu, maka tubuh badan itu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, yang Pak Haji selalu sebutkan. Bila aku sakit, dia yang menyembuhkan. Apa dia? Doktor yang ada dalam tubuh badan manusia itu, sel T, sel B-nya akan bekerja. Sel darah putihnya akan bekerja. Hormonnya akan bekerja. Sarafnya akan bekerja. Akan memberikan relaxing. Dia boleh tidur. Maka pada ketika itulah, maka virus dimusnahkan. Jangan lupa, bunga Cina ataupun pokok kaca piring. Dalam bahasa saintifik, gardenia. Selalunya Pak Haji gunakan ini untuk ubatan migrain, ya, sakit kepala. Selalunya sekali saja dengan izin Allah sembuh. Orang itu pasti akan tidur kalau kita sudah kompres. Sebab apa? Sebab dia sangat dingin. Masya Allah, mana tahu penawar bagi COVID-19 ada pada gardenia. Selamat mencoba. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Apa khabar Bapak, Ibu, Tuan, Puan, saudara di mana saja berada. Bersama dengan Pak Haji pagi ini, kita terus meneliti tentang pengobatan herba tib Nabawi, insyaAllah. Cuma pada pagi ini, ya, Pak Haji cuma ingin untuk memberi sedikit penjelasan tentang kopi radik yang kita keluarkan. Sama ada kopi
dikeluarkan di Malaysia ataupun juga di Indonesia, kesemuanya itu menggunakan pokok pasak bumi atau tungkat ali. Nama saintifiknya Eurycoma longifolia. Pokok tungkat ali ini memang telah tertulis digunakan dalam masa Perang Dunia Kedua untuk demam malaria. Dan hari ini tiba-tiba jadi besar kerana keseluruhan pengkaji-pengkaji mendapati bahawa virus ini boleh diatasi dengan menggunakan pokok tungkat ali. Sejauh mana kekuatan pokok tungkat ali ini digunakan khusus untuk COVID-19? Ada yang mengatakan bahawa dia tidak mampu, dia tak cukup kuat. Namun bagi pendapat Pak Haji di sini bahawa memang kalau kita mengambil secara tunggal, kita gunakan pokok tungkat ali saja, misalnya dia dalam sesuatu itu mungkin dia tidak mempunyai kekuatan sejauh itu. Tetapi kalau disinergikan dengan herba-herba yang lain, maka dia akan mendapatkan satu kombinasi dan cara kerja herba yang lebih baik. Misalnya, sebagai contoh ya, bahawa di dalam kapsul radik atau dalam kopi radik sendiri, Pak Haji telah memasukkan salah satunya ialah akar mengkudu, Morinda elliptica. Morinda ada dua, Morinda citrifolia dan Morinda elliptica. Morinda elliptica ini mengkudu kampung. Dia mengandungi kadar morindin dan vitamin C yang tinggi. Vitamin C yang tinggi inilah tajuk pembincangan Pak Haji pada pagi ini, kerana di dalam kaedah pengobatan kita perlu memberikan seseorang itu dengan vitamin C yang mencukupi. Vitamin C itu dia ambil dalam satu istilah yang disebut sebagai megadose vitamin C. Jadi oleh sebab itu, maka vitamin C ini kita dapati daripada akar mengkudu. Betul, daripada akar mengkudu. Buah mengkudu juga bisa digunakan. Namun begitu, di dalam ilmu pengobatan herba mengatakan bahawa bahagian yang paling stabil digunakan untuk tujuan pengobatan ialah akar. Akar itu namanya radik. Akar pasak bumi, radik. Akar mengkudu, radik. Akar terjelawang, radik. Itu namanya radik. Jadi oleh sebab itu, bahagian yang paling stabilnya ialah bahagian akar mengkudu ataupun akar bagi tumbuh-tumbuhan. Baik, apa yang Pak Haji nak sampaikan di sini bahawa apabila kita mengambil daripada akar ini dijadikan kapsul bersama dengan pasak bumi dan tanam-tanaman yang lain, maka dia jadi superfood, superpower. Dia menjadi kuat dengan tersendirinya. Bahan-bahan aktif yang ada pada tanam-tanaman yang lain turut menyokong bahan aktif di dalam pasak bumi tongkat ali menjadi kuat. Itu yang nak dimasukkan. Salah satunya vitamin C. Baik. Satu persoalan orang tanya Pak Haji, kalau vitamin C ini kan musnah bila kita kena sesuatu yang panas. Misalnya kopi lah. Kalaulah benar, kalau benar vitamin C itu ada di dalam pokok akar mengkudu, bagaimana bila kopi radik itu dimasukkan ke dalam cawan, cangkir yang dituangkan dengan air panas? Bukankah dia akan memusnahkan? Betul, dia akan memusnahkan, tetapi tidak memusnahkan keseluruhannya. Oleh sebab itu, bila kita membaca tentang kandungan vitamin C di dalam tumbuh-tumbuhan, tidak sama dengan vitamin C yang sintetik. Ada vitamin C yang dijual. Jadi, tetapi ini di dalam tumbuh-tumbuhan ini, dia mempunyai bahan-bahan lain bersama dengan vitamin C tersebut. Misalnya orang membaca vitamin C with bioflavonoid. Bioflavonoid ini salah satu lagi bahan yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Flavonoid ini dia adalah tujuannya di dalam pengobatan, dia adalah bahan yang kita perlu cari untuk memberikan kesihatan pada tubuh badan kita. Jadi oleh sebab itu, apa yang ingin Pak disampaikan di sini bahawa kalaupun kita tidak menerima bahawa pokok tungkat ali itu menjadi solusi kepada COVID-19, tetapi kita harus mencuba dahulu mengambil minuman kopi radik yang telah disendidikan dengan pokok tungkat ali. Mudah-mudahan dia menjadi salah satu daripada apa yang kita cari pada hari ini. Baik,
Terima kasih bersama dengan Pak Haji dalam kuliah pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.